Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kristina Afika binti Hamzah. Nombor matrik D2010114. Tugasan akhir ini adalah tugasan untuk Puan Hafizah Liana tentang bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai murni terhadap kanak-kanak di rumah. Amalan nilai murni penting dalam sesebuah keluarga untuk kita membina keluarga yang beradab. Puan Hafizah Liana tentang bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai murni terhadap kanak-kanak di rumah. Amalan nilai murni penting dalam sesebuah keluarga untuk kita membina keluarga yang beradab, beretika dan tahu tentang bagaimana bersosial agar disukai oleh orang ramai dan ingin membina masyarakat yang elok. Penerapan nilai-nilai murni dapat mempengaruhi diri seseorang itu beretika dan tahu tentang bagaimana bersosial agar disukai oleh orang ramai dan ingin membina masyarakat yang elok. Penerapan nilai-nilai murni dapat mempengaruhi diri seseorang itu menjadi seseorang yang berhati mulia. Nilai murni pertama yang boleh diajar kepada kanak-kanak adalah adil. Ibu bapa harus bersikap adil di depan kanak-kanak untuk kanak-kanak belajar daripada ibu bapa. Sebagai contoh, jika membeli sesuatu benda dan boleh digunakan ramai atau belikan sesuatu yang semua orang dapat. Selain itu, ibu bapa tidak boleh memberat sebelah. Dan jika membeli sesuatu benda dan boleh digunakan ramai atau belikan sesuatu yang semua orang dapat. Selain itu, ibu bapa tidak boleh memberat sebelah dan memilih kasih. Jujur. Anak-anak haruslah diajar bercakap perkara yang betul sahaja walaupun mereka salah. Ini disebabkan kerana lebih baik dari mereka membuat kesalahan tetapi tidak mengaku. Ini dapat merosakkan imej mereka dan akan dipandang buruk oleh orang sekeliling. Selain itu, ibu bapa jangan pernah melakukan pembohongan terhadap kanak-kanak atau melakukan perjanjian tapi tidak menunaikan. Kanak-kanak imej mereka dan akan dipandang buruk oleh orang sekeliling. Selain itu, ibu bapa jangan pernah melakukan pembohongan terhadap kanak-kanak atau melakukan perjanjian tapi tidak menunaikan. Kanak-kanak akan mengikut cara apa yang kita buat. Yang ketiga, nilai murni tolong-menolong. Kita harus mengajar anak-anak bagaimana mahu tolong-menolong antara satu sama lain, tak kira di mana atau siapa sahaja. Ini dapat menunjukkan imej yang baik dan dapat menunjukkan bahawa ibu bapa dapat mendidik anak-anak dengan baik. Amalan tolong-menolong perlu diamalkan untuk menjadikan kehidupan sesebuah keluarga itu akan ini dapat menunjukkan imej yang baik dan dapat menunjukkan bahawa ibu bapa dapat mendidik anak-anak dengan baik. Amalan tolong-menolong perlu diamalkan untuk menjadikan kehidupan sesebuah keluarga itu akan lebih rapat dan harmoni. Apabila sikap ini diamalkan, sesuatu kerja akan menjadi lebih mudah dan akan cepat diselesaikan. Oleh itu, slogan rumahku syurgaku akan menjadi kenyataan kerana rumah akan lebih rapat dan harmoni. Apabila sikap ini diamalkan, sesuatu kerja akan menjadi lebih mudah dan akan cepat diselesaikan. Oleh itu, slogan rumahku syurgaku akan menjadi kenyataan kerana rumah akan menjadi harmoni dan tiada pergaduhan antara satu sama lain. Selain itu, menjaga kebersihan juga haruslah diterapkan dalam diri anak-anak. Sebagai contoh, sampah sarap perlulah buang di tempat yang sepatutnya di dalam tong sampah, dan haruslah mengajar anak-anak bagaimana untuk menjaga kebersihan bilik, kebersihan diri dan kebersihan sekeliling. Kerana imej anak-anak adalah imej ibu bapa. Bagaimana kita melihat ibu bapa, begitulah kita lihat anaknya. Kerana anak-anak dididik oleh ibu bapa ni pada awal. Amalan kebersihan hendaklah ibu bapa mempraktikkan kepada anak-anak kerana seluruh ahli keluarga akan tinggal dalam rumah yang bersih dan sihat.
kerana anak-anak dididik oleh ibu bapanya pada awal. Amalan kebersihan hendaklah ibu bapa mempraktikkan kepada anak-anak kerana seluruh ahli keluarga akan tinggal dalam rumah yang bersih dan sihat. Yang terakhir sekali, menerima kelemahan dan kekurangan. Kita haruslah mengajar anak-anak untuk menerima dan menerima kelemahan dan kekurangan yang masing-masing ada. Ibu bapa mesti terima kelemahan dan kekurangan anak-anak juga dan jangan membandingkan mereka antara satu sama lain. Jika ibu bapa membandingkan anak-anak, mereka akan terguris hati dan akan melakukan protes terhadap ibu bapa. Ini menjadikan anak-anak menjadi seorang yang suka memberontak dan jangan membandingkan mereka antara satu sama lain. Jika ibu bapa membandingkan anak-anak, mereka akan terguris hati dan akan melakukan protes terhadap ibu bapa. Ini menjadikan anak-anak menjadi seorang yang suka memberontak, yang suka melawan cakap ibu bapa. Cara untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka ini adalah nilai murni yang telah saya sebut itu. Cara untuk menerapkan dalam diri mereka adalah menegur mereka apabila mereka melakukan kesalahan, memberitahu mereka apa yang sepatutnya mereka lakukan, menegur mereka dengan secara elok dan mengajar mereka daripada mereka kecil hingga ke besar agar mereka terbiasa dengan sifat-sifat yang ada dalam diri mereka. Mengapa ibu bapa harus menerapkan nilai murni di dalam diri anak-anak mereka adalah untuk menjadikan mereka masyarakat yang elok, yang beradab dan beretika agar masyarakat lain sekeliling mereka suka berkawan dengan mereka, suka dengan perangai mereka dan merasakan bahawa ibu bapa mereka mendidik anak-anaknya dengan baik dan elok. Sekeliling mereka suka berkawan dengan mereka, suka dengan perangai mereka dan merasakan bahawa ibu bapa mereka mendidik anak-anaknya dengan baik dan elok. Pembelajaran sederhana amat penting untuk meningkatkan potensi akademik mereka. Bagi kanak-kanak prasekolah pula, meskipun terdapat kepentingan intervensi awal dalam pendidikan, amat sukar mencari persekolahan yang menyokong kanak-kanak berkeperluan khas dalam program pendidikan dan integrasi